kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okay, kali ni I nak cerita kisah ni lain sikit sebab I nak ceritakan tentang perokok tega. Merokok? Kenapa nak cerita pasal perokok? Taklah, bukanlah nak cerita pasal merokok membahayakan kesihatan, tidak. Tetapi di samping membahayakan kesihatan, merokok juga boleh menjadi punca gangguan mistik. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Kisah ni dihantar oleh Madi yang seorang perokok tega. So dia kata waktu kejadian ni tak baru sangat tapi tak lama sangat. I guess a couple of years ago je lah. So Madi ni dia, korang boleh imagine dia as someone yang dalam 30 lebih, dah berkahwin, and then ada anak perempuan seorang. So waktu kejadian ni kakak, anak sulung dia tu dalam 4 tahun lebih macam tu. So dah memang peta bercakap lah. So anyway, punca macam mana hidup diorang ni diganggu bermula apabila wife dia pregnant. So basically wife dia dapat tahu wife dia pregnant, and then masa bulan ke-3 ke ke-4 macam tu, mula wife dia complain pasal macam-macam. So antara perkara yang wife dia complain dekat dia ialah tiap-tiap malam without fail, wife Madi ni dia akan mimpi didatangi oleh seorang wanita tua bongkok. Tua gila, nenek yang muka dia macam berkedut tau. Macam tak nampak wajah, memang nampak kulit yang kedut sahaja datang dalam mimpi isteri Madi. Dalam mimpi tu pula, nenek ni dia tak buat apa pun tau. Dia berdiri je tengok isteri Madi. So bila wife dia cerita dekat Madi ni dia tak rasa macam, dia tak fikir yang benda ni adalah something yang aneh ke apa tau. It's just a nightmare, dia kata. Bila dah masuk bulan keempat ke macam tu lah, Madi cakap wife dia rasa macam tak tenteram tak kat rumah. Jenis yang macam dia sering rasa diperhatikan. So Madi letak CCTV kat rumah sebab nak puaskan hati isteri. Isteri dia jenis yang macam kadang-kadang dalam shower dia akan jerit macam, "Yang, you ke?" Dia macam akan ada rasa macam ada orang. Kadang-kadang tengah masak kat dapur, dia rasa macam ada orang intai dia. Sebab rumah dia adalah rumah teres. So bila dapur ni, dia macam ada satu macam, dia bukan pintu pun yang memisahkan antara dapur dengan ruang makan dan ruang tamu. So daripada pintu tu lah, bukan pintu pun, macam ruang kosong berbentuk pintu tu, arch macam tu, wife dia akan selalu rasa macam ada orang intai. Madi tak boleh nak tolong pun sebab memang Madi dah check rumah tak ada orang. And then pernah juga Madi stay back sebab wife dia macam, "Jangan pergi kerja hari ni boleh tak? I rasa I nampak orang tu tadi masa I nak prepare breakfast. I memang nampak ada orang intai I kat dapur." So Madi ni pernah sampai macam tak masuk office sebab nak tenteramkan wife dia and nak buktikan kat wife dia yang tak ada orang dalam rumah tu. So Madi pun memang install CCTV and tak pernah capture anything pun dalam CCTV. So Madi menganggap ini adalah pembawakan budak. Sebab yelah, kadang orang mengandung ni dia ada macam-macam perangai, macam-macam karena. So masa first time mengandung anak dia orang yang sulung tu, kakak, Madi kata wife dia tak ada macam ni. So maybe yang second ni lah kot lain sikit, itu je. So Madi memang tak marah wife dia ke apa ke sebab faham kadang-kadang dengan tekanan nak jaga anak kecil dengan pregnant lagi, so macam banyak benda berlaku. Sebagai seorang suami, dia layan aja. So letak CCTV ni semua lah. So okay, in a way wife Madi ni macam dapatlah kontrol dia punya takut dalam rumah sendiri tu tau. Until ada satu malam tu, wife dia mimpi nenek yang selalu nampak jauh tu datang dekat. Lepas tu nenek tu usap perut dia sampai nenek tu masukkan kuku nenek tu yang panjang tajam dalam perut isteri Madi. So wife Madi ni terjaga. Bila terjaga, dia tengok perut dia okey. So dia pergi toilet. Masa dia dekat toilet, wife Madi nampak dekat dinding jamban tu ada satu lembaga hitam tengah melekat dekat dinding tu. Dia macam benda tu terlekat, tangan dekat atas siling, badan semua dekat dinding, tapi belah atas tu memang opposite dia lah. Macam ni dia tengah duduk kat toilet bowl ni, dia ternampak macam tu kat atas tu. So wife Madi ni menjerit.
Kuat gila jerit sampai Madi terjaga. Dia tidur, berlari pergi toilet, dapatkan wife dia tengah tutup muka macam ni, macam tengah tutup muka gila-gila atas toilet bowl ni, menjerit-jerit sampai dia datang. Dia tenangkan wife dia. Baru wife dia percaya itu dia, baru buka mata, tengok dah tak ada apa. Dia explain kat husband dia, sebenarnya dia nampak benda melekat tadi. Yang Madi ni pula, kan satu tengah mamai, satu lagi bilik tu semua tengah gelap. So Madi tenangkan wife dia, switch on lampu semua. So Madi macam, tegur lah, awak pun dah tahu bangun pukul 3-4 pagi ni, lain kali pasang je dah lampu. Wife Madi pula macam, ni kan rumah kita, dah terbiasa, so kita tahulah kat mana toilet ni semua, so tak payah pasang lampu pun tak apa. Dia boleh je. Selalunya hari biasa memang wife dia kalau terjaga malam memang tak pasang lampu toilet pun, sebab tak adalah gelap sangat toiletnya. Lampu daripada jalan kat luar tu, dia punya cahaya tu masuk kat dalam, so dia tak adalah gelap sangat. Cuma dia kata dia memang nampak clear ada benda bertenggek kat dinding. Tangan dia memang atas ceiling, pandang macam tu. So Madi macam, okay, dah tenangkan wife dia. Madi teman lah juga wife dia habiskan bersihkan diri semua. So okay, Madi suruh wife dia tidur balik. Madi berjaga. Surprisingly, anak dia orang tidur kat bilik dia tau, tak terjaga langsung dengan jeritan wife Madi ni. Sedangkan jeritan wife dia tu sangat kuat. Tapi mujur lah budak tak terjaga kan, kau tak jenuh lagi pula. Madi kata nak kena settlekan kakak pula, terkejut ke takut kan. So Madi kata sepanjang malam tu memang Madi tu berjaga je dalam rumah tu, dekat dalam bilik tidur diorang, macam on standby lah in case anything happens. Sebab dah wife dia kata nampak ada benda kan. Selepas insiden menjerit dekat toilet tu, hubungan Madi dengan wife dia jadi macam agak renggang. Sebab wife dia claim yang Madi is not believing her, you know, Madi ni tak ambil endah apa dia cakap. Tapi Madi macam, aku tak boleh nak buat apa, sebab apa yang kau cakap ni semua benda yang tak ada. So because of that, diorang dah macam renggang sikit lah. Tapi mujur, like tak tahu kenapa, masa sebelum-sebelum ni kakak tu, dia orang dah train tidur sendiri tau. Because kakak tu ada bilik dia sendiri, dekat situ lah toys dia semua. So kakak suka tidur sendiri. And then bila dah masuk berapa bulan, maybe bulan kedua kot, macam tu, ketiga ke, macam dalam peak period wife Madi start buat hal ni, anak dia pula decide untuk selalu tidur dengan diorang tau. Macam dah tak nak tidur bilik dia. So nasib baiklah anak tu tidur dekat dalam bilik tu. So itu yang membuatkan Madi dengan wife dia tidur dalam bilik tu sekali. Sebab memang kalau nak cakap, dia kata waktu ni they are not on speaking terms dah. Sebab wife dia keep on saying that dia tak percaya. Sampailah satu hari ni nak kena check up. Kakak dia orang letak dekat rumah, ada this one macam penjaga lah. Dia bukan taska pun, tapi orang ni suka ambil jaga budak. So waktu dah masuk tu, Madi kata wife dia orang letak lah segala gel tu semua nak pergi ni lah kan, nak scan semua kan. So Madi kata time ni tak tahu kenapa Madi dirasa meremang. Dekat klinik ni, siang-siang buta ni, dia rasa semacam, dia rasa seram, takut. Tapi tak ada apa tau. Neuroma dia naik semua tau. Dia macam tak boleh nak gambarkan perasaan masa tu. Cuma dia rasa seriau lah time tu. Dia tak boleh nak digest pun apa yang berlaku dekat dalam bilik doktor tu. Dia nampak doktor tu macam tengah buat something, tapi dia tak dengar apa. Dia kata bagi dia macam suasana memang sunyi sangat lah. Suddenly sunyi. Tahu-tahu tiba-tiba dia tersentak daripada macam lamunan tu bila wife dia tarik tangan dia pegang. Bila dia pandang muka wife dia cakap dia tak sedap hati. So Madi macam, tak apa, insyaAllah tak apa. Kan okey kan doktor, semua okey kan? Doktor ni dia senyap mula-mula. Lepas dia pandang, dia cakap kat dia orang, I'm sorry, I just couldn't find the baby. Maksud kau tak jumpa baby tu hilang? Macam kau doktor apa kan? So Madi macam, couldn't find the baby? How come? Isteri saya keguguran ke? And then doktor tu cakap, bukan keguguran. Tak ada janin, tak ada development of janin dalam rahim isteri Madi. Cannot be, sebab dia disahkan pregnant. Dia dah check kan dekat rumah, dah guna the pregnancy test. Lepas tu dia pergi hari tu, memang katanya dia pregnant dan doktor dah check. Dia kata, kenapa sekarang tiba-tiba cakap tak pregnant? Madi dengan wife ni macam senyap lah, sebab doktor tu memang tunjuk. Cuba tengok. Doktor tu ajak diorang dua orang duduk, sit down, dan doktor tu explain. Apa sahaja yang doktor tu cakap, dia memang tak dengar lah. Sebab dia dah memang, tadi dia dah rasa lain macam kan. So dia rasa macam something's not right somewhere lah. Whatever doktor tu cakap, bla 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 bla, bagi dia tak masuk pun. Dia macam apa-apa je lah doktor, apa-apa je lah. So dia macam okay, balik.
kau tengah emo ke, tak emo ke, anak tetap kena makan. So dia kata waktu dinner tu duduklah dia orang semua kat meja makan tu. Wife dia memang tak suap anak dia lah. Memang wife dia tu duduk macam tu je. So dia lah yang kena suapkan anak tau. So waktu dia tengah suapkan anak dia ni, tiba-tiba anak dia tanya, Mama, kenapa Mama bagi adik dekat nenek? Maidi dengan wife dia terkejut. Anak dia macam tunggu jawapan tau. Masalahnya tak ada siapa lagi cakap dekat anak dia orang tu yang adik dia tak ada. Yang apa entah doktor tu explain pasal false pregnancy lah apa ni semua kan. Macam tak ada siapa cakap lagi pasal benda ni. Tiba-tiba kau cakap kenapa aku bagi anak aku kat nenek mano kan. So Madi ni tanyalah kakak cakap apa ni? Dia kata, yelah kenapa mama bagi adik dekat nenek? Nenek cakap tadi. Lepas tu wife Madi ni, siapa cakap? Lepas tu anak dia jawab selamba je. Nenek lah bagi tahu. Nenek kan dah balik. Nenek balik tadi nenek cakap dekat kakak. Nenek balik nenek bawa adik. Kenapa mama bagi adik dekat nenek? Budak dia macam cakap tak apa-apa lah kan. Dia just meluahkan kenapa mak dia pergi bagi adik dia. Kan dia boleh main dengan adik dia. Macam tu lah. Macam budak blabbering apa benda. Cuma yang Madi dengan wife dia macam nenek mana? So, wife Madi macam kakak cakap dengan mama sekarang. Kakak cakap pasal nenek mana ni? Lepas tu dia pandang Madi. Madi pun cakap benda yang sama. Kakak bagi tahu papa. Nenek mana ni? Papa ni. Kan hari tu nenek ikut papa balik. Lepas tu kan sebab tu lah kakak tidur dekat bilik mama dengan papa. Sebab nenek kan nak tidur atas katil kakak. Okay, budak dia tak menipu guys. Kalau anak korang tiba-tiba cakap dekat korang ada nenek tidur dekat katil dia, sebab tu dia pergi tidur bilik korang. Dan selama hari ni korang memang tahu dalam rumah tu ada korang dengan anak korang je. Benda ni tak kelakar weh. Madi tahu anak dia tak pernah tipu. So Madi macam tanyalah, so kakak mana nenek sekarang? Kan kakak dah cakap nenek dah balik tadi. Nenek dah balik dah bawa adik. Itulah kakak tanya kenapa mama bagi adik kat nenek. Madi tanya lagi, nenek tidur dengan kakak? Nenek nak tidur atas katil. Kakak tak nak tidur dengan nenek. Tu lah kakak tidur bilik mama dengan papa. Sebab memang kan I mention awal tadi yang macam diorang dah train anak diorang tidur bilik sendiri because of the toys semua kan. Lagipun dia nak try separate kan anak because dah tahu ada pregnant kan. So memang dah nak train kakak tu tidur asing. Lepas tu kan I cakap yang kakak tu recently masa dalam kejadian ni macam dia start tidur balik dengan parents dia kan. So rupanya waktu tu ada nenek dalam rumah dia. And adakah nenek yang sama yang duk datang dalam mimpi wife Madi? So dalam dia tengah berfikir-fikir kat meja makan mana nak terfikir anak ni cakap apa semua, tiba-tiba ada bunyi macam orang berlari ke atas tau, macam dung 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 tingkat atas dung 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 dung. Senyap. Tiba-tiba ada bola jatuh. Dung 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 dung. Bola pingpong. Memang Madi dengan wife dia time ni memang rasa macam panik sebenarnya kalau nak ikutkan. Tapi dia terpaksa buat tenang. Wife dia pula baru lepas emosi anak hilang dalam kandungan ni kan. Dia suruh wife dia dengan anak dia tunggu kat bawah. So dia cakap tunggu sekejap, dia check ni atas. Madi ni takut sebenarnya guys. Dia memang takut time ni. Dia kata dia terpaksa strong untuk anak dengan isteri je lah. So dia naik. Dia tengok atas, dia buka lampu semua, tak ada apa. That's it. Balik kampung. So balik kampung lah. Dah balik tangkap, dia explain kat mak dia lah. Macam tahu tak ni berlaku yang doktor cakap ni. Wife dia explain kat dia yang masa doktor tu tengah explain, doktor ada cakap lah benda ni tak adalah rare case. Dia pernah berlaku. Cuma ia adalah kes terpencil. Bukan benda mustahil. Scientifically memang boleh explain tau perkara yang macam ni. Tapi yelah kadang-kadang orang tua kan. So mak dia kata, okay aku tahu siapa aku nak panggil ni. Macam tukang ubat ni lah, tukang perawat ni lah. Korang ni dah kena ni lah. Ada setengah orang tua kan macam-macam dia orang punya kepercayaan ni. Madi pula macam serabut anak hilang dalam kandungan. Anak lagi seorang pula cakap ada nenek duduk dalam rumah. So macam okey lah, diikut je lah apa cakap mak dia. So mak dia kata suruh panggil, ada bidan ni kenal, ada perawat ni lah kan. So okey lah, panggil lah perawat ni. So bila panggil perawat ni, perawat ni datang ni scan semua ni. Boyo lah semua, satu family kena scan ni semua. So perawat ni cakap baby dalam kandungan tu memang diambil oleh ada satu penunggu batu besar. Benda tu ambil baby Madi sebab Madi dah bunuh anak dia. So Madi
macam tak faham lah. Penunggu mana, batu mana, aku bunuh anak siapa? Cuba kamu ingat, kamu ada pergi satu tempat yang ada batu besar, kamu ada buang sesuatu, benda tu terkena anak dia, lepas tu tak macam mana lah, mengakibatkan anak dia mati lah. Kiranya benda yang Mahdi buang tu kena anak dia, lepas tu anak dia mati. So benda ni geram, dia ikut Mahdi balik. So bila dia ikut Mahdi balik ni, itulah yang anak dia duk nampak nenek lah apa ni semua. Benda tu menjelma jadi nenek. Benda tu lah yang ganggu isteri Mahdi dalam mimpi. Yang dia datang, dia cengkamnya perut bini si Mahdi, masuk je kuku ni semua. Dia ambil anak Mahdi tu sebagai ganti kepada anak dia yang dibunuh Mahdi. So perawat ni kata kalau Mahdi nak anak dia balik, Mahdi kena pergi dekat batu tu minta ampun dekat penunggu tu. Dia akan pulangkan anak Mahdi. Sejak berubat dengan orang tu, isteri Mahdi dah jadi very depressed tau. Murung. Sebelum ni dia macam okay je, lepas doktor tu explain that it was a false pregnancy, semua dia boleh terima tau. Tapi lepas dia berubat tu, dia jadi makin tak nak makan, tak nak minum, tak nak apa. Dia macam termenung je. Mahdi ni pula nak kena balik KL dah sebab nak kerja. Tapi kalau dia kerja, dia khawatir tak siapa nak jaga wife dia tu kan. So dia bawa lah mak dia sekali. Sebab mak dia memang duduk seorang je kat Tangkak tu. So bawa lah mak dia sekali balik KL supaya boleh tengokkan lah isteri dia yang totally shut off tu tau. Ada satu hari tu dia balik, mak dia tarik tepi. Mak dia kata, mak dah tak tahan lah duduk rumah kamu ni. Tiap malam mak dia kena tindih. Mak dia rasa macam rumah kau ni kena panggil lah. Kau panggil balik perawat hari tu. Rumah kau ni tak benda ni ada lagi ni, mak dia cakap tau. Mahdi ni dia pun serabut. Dekat kerja pun ada problem tersendiri. So tengok wife tengah down pun something yang tak menghappykan. So bila sekarang ni mak pula cakap kena tindih kat rumah lah, ada bunyi orang ketuk pintu lah, bunyi budak nangis lah. So benda ni sangat bagi dia pressure tau. Macam apa yang tak kena dengan hidup aku lagi ni, bertubi-tubi. So dia tak tahan, dia luahkan lah dekat kawan office dia. Macam dia cerita lah kat member dia kan, macam weh sebenarnya kan aku ada problem ni lah kat rumah. Macam terpaksa dia rasa macam tak ada orang nak boleh faham dia tau. So nasib baik dekat office ni ada Pak Haji. Pak Haji ni lah dia kata okay, Pak Haji ada kenal ada satu ustaz ni yang memang dia kenal dari pusat Darusshifa lah kan. Apa kata dia panggil ustaz ni suruh tengok rumah kau. So Mahdi macam okey lah, boleh lah Pak Haji, boleh lah. Kalau boleh datang malam ni. Deal. So malam tu juga dapatlah lepas isyak macam tu, Pak Haji tu datang rumah dia bawa ustaz ni. Masuk je ustaz ni, wife dia start mengilai Ustaz ni baru sampai je ni. Bini dekat atas boleh dengar dah suara daripada atas mengilai. Tak perlu scan, tak perlu apa, kau dah tahu dah something is not right. Masa dekat bawah ni pula, memang Mahdi yang menyambut ustaz ni dengan Pak Haji daripada office dia tu. Sebelum dengar isteri dia mengilai, mak Mahdi yang dari atas ni turun lari. Dia macam cakap, Mahdi, isteri kau. Mak Mahdi macam panik macam mana ustaz ni ke ustaz. Itulah macam menantu saya ni dah kena ni. Macam dia pula kepoci tau. Dalam mak Mahdi ni tengah explain kat ustaz whatever problem yang diorang ada, wife Mahdi turun guys. Kali ni tak mengilai. Diorang dengar dia tu tak pastilah tarian apa. Tapi kalau kau tengok orang tu tadi, kau dah dengar dia mengilai. Lepas tu dia turun tangga menari pula. Weh, salah tu bukan isteri kau. Mahdi memang tengah takut tau. Tapi because dia yakin yang everything's gonna be okay sebab dia ustaz kat situ. Tu kat short Mahdi kata yes, benda yang whatever tompang ikut dia balik tu tak meninggalkan rumah dia. Remember, dia kan balik Tangkak. Lepas tu mak dia jumpa perawat mana entah tu kan. So perawat tu pula ustaz yang datang daripada Rukiah ni cakap, ada kadang-kadang inilah masalah bila berdialog dengan benda dari alam lain. Benda dari alam yang apa orang kata tu, adi kudrati. Diorang ni suka cakap tipu. Bayi dalam kandungan ke, janin dalam kandungan ke, whatever dalam kandungan wife Mahdi dah hilang. Tetapi kalau Mahdi mohon ampun sekalipun dekat batu yang dimaksudkan sangat tu, ia tetap tidak akan mengembalikan bayi yang hilang tu. Tak tu kata dekat situlah syaitan yang akan sesatkan kita. Dia suruh kita minta kat dia, bukan minta kat Allah.
after months lah, selepas kejadian ngeri diorang sekeluarga tu, dia pula lalu satu tempat ni, dia nak tapau food. So dia macam teringin nak makan kat kedai ni. So dia pergi, dia order. Tiba-tiba dia rasa nak isap rokok. Kat kedai makan kan tak boleh nak isap rokok. Jadi dia pergi kat satu tempat ni dengan motor dia, walaupun hujan renyai, dia tak kisah sebab nak berasap juga. Baru dia teringat, ya Allah, inilah batu yang aku stop hari tu. Waktu tu dia dengan member-member tengah makan. Lepas tu dia dah habis makan awal. Madi cakap orang yang perokok tega ni lepas makan mesti nak kena sepam dua lah, nak kena berasap. Dia tak boleh, dia kata sayang. Dia anggap sesi merokok tu adalah sesi penghadaman lah. Senang bagi orang faham kenapa orang lepas makan kena isap rokok. So lepas makan dia dah habis dulu, dia tak nak tunggu member yang lain, dia pergi isap rokok. Waktu itu dah mula, tapi belum berkuat kuasa, dah mula larangan merokok di premis makanan, di restoran semua ni kan, tak boleh nak isap rokok. So Madi bawa diri ke batu besar kat tepi jalan ni, isap rokok, dah habis, buang. So itu sahaja kisah yang ada kali ni. Madi nak tekankan kat sini yang isteri beliau dan juga beliau menerima keputusan saintifik bahawa wife dia mengalami gejala false pregnancy, atau dalam erti kata saintifiknya pseudocyesis. Dia macam ni lah, scientifically it's proven yang benda ni boleh berlaku. You boleh rasa macam you pregnant, you boleh stop height, you boleh nampak perubahan on your body, you boleh feel the baby punya movement, semua. You boleh rasa contraction, in fact you boleh rasa macam nak terberanak pun, but actually you are not pregnant. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Madi ni, engkau kalau dah lepas makan tak sabar nak merokok sangat, nak bagi kau punya body tu digest segala makanan tu, kau nak merokok sangat, kau jangan nak puing-puing buang kau punya puntung tu merata-rata. So kepada new subscribers, thank you so much for subscribing. Kepada old subscribers, thank you so much sebab masih setia sampai sekarang. And guys, Farah Faisal channel dah ada 1000 subscribers. So ya, apa-apa pun komen lah kat bawah. Cuba korang komen daripada video mana yang korang start subscribe channel I and kenapa. So semoga kita berjumpa lagi lah in the next video, insyaAllah. Apa-apa pun stay safe, jaga diri, jaga kebersihan, jaga adab, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jangan buang sampah merata-rata. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Thank you for your support.